Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal bin Hassan, bernama matrik 187840. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengalaman saya menjalani latihan mengajar industri di dua buah sekolah, iaitu bertempat di Panyasaratan Foundation School yang terletak di Nakhon, Thailand, dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Menyem, Seri Kembangan, Selangor. Suka saya menceritakan sedikit pengalaman saya ketika menjalani latihan mengajar di Nakhon, Thailand. Saya menjalani pengajaran di Nakhon, Thailand selama sebulan. Di situ, kami menduduki sekolah yang beraliran agama. Dari situ, kami telah memperoleh pelbagai pengalaman yang tidak mungkin kami dapat daripada mana-mana tempat yang lain. Kerana kami perlu mengajar murid-murid yang memang menguasai bahasa Melayu dengan lemah. Maksudnya di sini mereka memang tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Segelintir sahaja daripada mereka yang dapat menguasai itu pun tidak terlalu fasih seperti murid-murid di negara Malaysia. Bagi golongan yang lain, kebanyakan mereka masih lagi menggunakan bahasa Thailand sebagai bahasa utama mereka. Di situ, saya dapati kebanyakan penduduk di Nakhon, Thailand lebih menggunakan bahasa Thailand, iaitu bahasa yang menjadi bahasa ibunda bagi mereka sendiri. Bahasa Melayu hanya dikuasai oleh golongan-golongan yang sudah berusia, iaitu golongan 50 tahun ke atas. Tetapi bukan semua yang dapat menguasai bahasa Melayu. Hanya segelintir sahaja daripada penduduk di Nakhon, Thailand. Bagi sekolah yang kami duduki, kami menduduki sekolah yang beraliran agama, bukan sekolah kerajaan. Dana sekolah tersebut hanya diberi oleh penduduk tempatan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah lain. Bagi menjalani latihan mengajar industri di Thailand ini, pelajar bahasa Melayu 9 orang yang ke sana. Daripada 9 orang itu, dibahagikan kepada 3 buah sekolah, iaitu 3 orang untuk satu sekolah. Iaitu sekolah yang saya duduki, Panyasaratan Foundation School, sekolah Madrasatul Ulumuddin dan Mahad Imaniah. Di situ, begitu juga dengan sekolah Panyasaratan Foundation School, sekolah beraliran agama yang mendapat dana daripada penduduk tempatan, penduduk sekitar di kawasan tersebut. Okay, baiklah, saya akan berkongsi serba sedikit mengenai pembelajaran yang dijalankan di sana. Okay, saya mulakan dengan refleksi yang akan saya terangkan. Itu di sini nama saya itu Muhammad Rizal bin Hassan. Okay. Baiklah, untuk persediaan mengajar ini, guru pelatih menyediakan bahan pengajaran yang minimum untuk mengenal pasti dan mengetahui kebolehan murid di sekolah. Okay. Untuk penyediaan bahan ini, kami hanya menggunakan bahan yang berada di sekeliling kelas. Iaitu ketika pertama kali kami memasuki kelas, kami cuba menguji kebolehan murid untuk bercakap di dalam bahasa Melayu. Namun, apa yang kami dapati, keseluruhan tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Mereka tidak mampu untuk bercakap bahasa Melayu. Namun begitu, walaupun tidak dapat menguasai bahasa Melayu, mereka masih mampu untuk membaca perkataan bahasa Melayu yang terdapat di dalam buku ataupun perkataan yang kami tulis di papan putih. Maksudnya di sini,
kebanyakan mereka mampu untuk membaca perkataan bahasa Melayu namun tidak boleh memahami perkataan tersebut. Seperti yang kita dapat lihat kebanyakan murid-murid di sekolah Malaysia. Misalnya penggunaan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, kebanyakan murid mampu untuk membaca perkataan bahasa Inggeris tersebut namun tidak mampu untuk memahami perkataan tersebut. Begitu juga dengan penduduk di Nakhon, Thailand, iaitu murid-murid di sekolah yang terdapat di Nakhon, Thailand. Seterusnya saya teruskan kepada bahan yang disediakan. Bahan yang disediakan oleh guru merujuk kepada maksud saya sini, bahan yang disediakan ialah dasar daripada buku-buku yang terdapat di sekolah tersebut. Guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah tersebut memberi buku kepada kami untuk dijadikan panduan mengajar murid-murid di sekolah tersebut. Daripada situ, menggunakan buku yang diberi oleh guru-guru sekolah merupakan panduan kepada kami semua. Kami mengajar secara individu, berseorangan ataupun mengajar secara berdua dan juga bertiga. Di situ, kami cuba untuk membantu antara satu sama lain untuk memberi pengajaran yang bersesuaian kepada murid-murid di sekolah tersebut. Daripada situ, kami boleh mengenal pasti perkara yang perlu kami lakukan dan perkara yang perlu kami tambah baik untuk mengajar murid-murid di sekolah tersebut. Bagi penambahbaikan di sekolah ataupun penambahbaikan untuk kami diri sendiri, iaitu menyediakan lebih banyak buku-buku yang lebih bersesuaian dengan pembelajaran masa kini. Maksudnya ialah sebagai seorang guru pelatih ataupun kemungkinan akan ada lagi pelajar bahasa Melayu yang akan ke Nakhon, Thailand selepas ini, mungkin boleh menyediakan lebih banyak buku-buku yang lebih bersesuaian dengan pembelajaran masa kini. Buku-buku di sana adalah buku yang lama pada tahun 1970 dan juga 1980. Buku yang disediakan, yang digunakan oleh murid-murid di sekolah tersebut adalah buku yang dikeluarkan pada tahun 1970 dan juga 1980. Seterusnya, untuk guru pelatih perlu meningkatkan tahap pengajaran supaya lebih mudah untuk diterima dan difahami oleh murid. Bagi pengajaran yang akan dijalankan, setiap guru pelatih perlu meningkatkan tahap pengajaran supaya dapat diterima dengan lebih mudah oleh murid. Hal ini kerana mungkin pembelajaran ataupun cara pembelajaran yang digunakan oleh guru pelatih masih tidak lagi dapat difahami ataupun tidak dapat lagi diterima oleh murid-murid di sekolah. Oleh itu, saya berharap dengan menjalani latihan mengajar industri di Nakhon, Thailand dapat membantu saya untuk meningkatkan tahap pengajaran saya dengan lebih baik. Baiklah, saya teruskan dengan aktiviti core curriculum. Bagi aktiviti core curriculum, tidak banyak aktiviti core curriculum yang dijalankan di Nakhon, Thailand. Untuk aktiviti yang dijalankan, kami hanya menghadiri majlis kedatangan Qori dan Qori'ah ASEAN yang bertempat di Madrasatul Ulumuddin. Seterusnya, saya juga mengikuti program mobility di antara UTHM dan juga Universiti Wailala. Bagi program ini, kami beramah mesra dan berkenalan dengan pelajar UTHM yang menjalani program mobility di Universiti Wailala. Seterusnya, saya juga menjalani kursus
kursus asas mengajar bahasa Melayu yang bertempat di Sekolah Muslim Santiam Meliti Nakhon Sintamarat. Kursus ini dijalankan selama 2 hari yang bertarikh 15 dan 16 Februari 2020. Untuk kursus ini dianjurkan oleh Institut Perguruan Negeri Perlis dan dijalankan oleh guru-guru sekolah di sekitar negeri Perlis. Aktiviti kursus yang dijalankan seperti melatih guru-guru di Thailand untuk lebih mengajar bahasa Melayu dengan lebih baik. Selain itu, saya juga menyertai persembahan kebudayaan di antara 3 buah universiti, iaitu Universiti Putra Malaysia, Universiti Tun Hussein On, UTHM dan juga Universiti Wayla. Bagi persembahan kebudayaan ini, setiap universiti yang menghadiri program tersebut perlu membuat persembahan di Universiti Wayla. Bagi kami, pelajar UPM, kami menyanyikan lagu yang lebih berkenaan dengan sastra, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Prof. Sulaiman Madun dan kami menyanyikan semula lagu tersebut. Tidak banyak persembahan yang kami lakukan, kami cuba melakukan persembahan yang mampu kami buat untuk ditunjukkan kepada pelajar-pelajar di Universiti Walela. Okay, ini adalah gambar kami di Nakhon, Thailand. Okay, bagi penginapan, di sini saya tunjukkan. Sini merupakan pondok bagi murid-murid yang belajar di Sekolah Penyas Syaratan Foundation School. Untuk penginapan, kami menginap di pondok yang disediakan oleh guru Sekolah Penyas Syaratan Foundation School. Okay, di sini saya tunjukkan, ini adalah merupakan Baba Bank yang merupakan penjaga bagi murid-murid di pondok ini. Ini adalah gambar di sekolah. Seterusnya ini adalah gambar di sekolah tersebut. Okay. Di sini, ini merupakan penyelia kami di Nakhon, Thailand. Dia menyelia bagi 9 orang pelajar di 3 buah sekolah. Beliau bernama Achan. Kami lebih mengenali beliau dengan Achan Razak. Okay. Ini adalah sijil yang saya dapati ketika menjalani kursus asas mengajar bahasa Melayu. Bagi kursus ini, saya menjadi ahli jawatan kuasa dengan membantu guru-guru di Thailand untuk mengajar bahasa Melayu dengan lebih baik. Sini merupakan penempatan bagi murid-murid di Sekolah Penyas Syaratan Foundation School. Ini adalah guru di sekolah tersebut. Ini adalah gambar saya sedang melakukan sesi pengajaran kepada murid-murid di sekolah tersebut. Di sini ialah guru pembimbing kami bertiga dan gambar yang di sebelah ini pula merupakan gambar kami bersama guru-guru di sekolah tersebut. Baiklah, saya teruskan dengan pengalaman saya berada di sekolah Taman Desa Meniam. Persediaan pertama saya ialah saya membuat persediaan dengan menghubungi penolong kanan pentadbiran terlebih dahulu. Saya juga telah menghubungi guru pembimbing untuk mendapatkan maklumat berkenaan kelas yang akan saya ajar. Untuk pengetahuan, saya telah mendapat kelas tingkatan 2 bagi kelas-kelas yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Meniam. Terdapat 6 buah kelas dan saya hanya mendapat 1 kelas sahaja.
Seperti sedia maklum, bagi sesi pengajaran yang akan dilakukan, saya dan rakan-rakan saya yang lain telah menjalankan pengajaran secara online. Hal ini kerana pengajaran online berlaku disebabkan wabak COVID-19 yang menyebabkan murid-murid tidak dapat hadir ke sekolah. Murid-murid hanya hadir ke sekolah pada tarikh 15 Julai 2020. Pengajaran ini telah menyebabkan saya dan rakan-rakan yang lain perlu menggunakan pengajaran secara maya untuk melakukan sesi pengajaran. Bagi sesi pengajaran, saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk mengadakan kelas secara bersemuka dengan murid-murid di kelas saya. Namun begitu, kelas yang dijalankan melalui Google Meet ini kurang mendapat sambutan daripada murid-murid. Selain itu, saya juga memberi tugasan kepada murid melalui kumpulan WhatsApp mengikut kelas. Saya telah memasuki kumpulan WhatsApp tingkatan 2 inovatif dan melalui kumpulan WhatsApp tersebut, latihan yang saya beri, saya akan meminta murid untuk menghantar saya secara terus untuk temakan. Bagi latihan yang diberi oleh saya, kebanyakan murid-murid memberi maklum balas yang baik. Cuma yang kurang mendapat sambutan adalah melalui kelas Google Meet. Saya mula menghadiri ke sekolah pada 1 Julai 2020. Ketika menghadiri sekolah tersebut, saya telah bertemu dengan pihak pengurusan sekolah dan mendengar perkara yang perlu dilakukan ketika berada di sekolah. Ketika berada di sekolah, saya telah mendapat nasihat dan kata-kata semangat daripada pengetua sekolah untuk menjadikan pengalaman berada di sekolah tersebut sebagai pengalaman yang mungkin boleh diguna pakai pada masa-masa hadapan. Ketika berada di sekolah tersebut, saya juga telah bertemu secara bersemuka dengan guru pembimbing dan mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan murid-murid di kelas tersebut. Guru-guru lain juga mengalu-alukan kedatangan kami sebagai guru pelatih di sekolah tersebut. Mereka berharap kami mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sekolah tersebut kerana kami melakukan latihan mengajar industri pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan yang mungkin menyebabkan suasana yang berbeza daripada suasana yang lain. Sesi persekolahan pasca COVID-19. Untuk makluman tuan, murid telah menghadiri sekolah mulai 15 Julai 2020. Sesi pengajaran yang dijalankan perlu mengikut kebiasaan baharu ataupun norma baharu. Bagi norma baharu di sekolah, murid-murid tidak boleh melakukan aktiviti bersentuhan dan perlu mengawal jarak antara satu sama lain. Untuk kedudukan tempat bagi murid-murid di sekolah, mereka perlu duduk secara jarak iaitu seperti menduduki peperiksaan. Tempat masing-masing seperti menduduki peperiksaan. Untuk aktiviti core curriculum tidak dapat dijalankan secara fizikal. Untuk menjalankan aktiviti core curriculum ini, guru pelatih hanya perlu menyertai satu unit beruniform, persatuan dan kelab, serta sukan dan permainan. Aktiviti core curriculum ini dijalankan melalui pertandingan yang dianjurkan melalui persatuan masing-masing. Maksudnya di sini ialah aktiviti yang dijalankan ini hanya dijalankan di dalam kumpulan Telegram. Guru-guru persatuan, unit uniform, kelab dan sukan
menganjurkan satu permainan ataupun pertandingan yang perlu disertai oleh murid-murid di dalam badan persatuan tersebut dan melakukan pertandingan tersebut secara individu ataupun berkumpulan. Okay. Ini adalah contoh pertandingan yang dijalankan melalui kumpulan Telegram tersebut, iaitu murid perlu melakukan aktiviti mengambil gambar mengikut tema yang ditetapkan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Seterusnya, aktiviti yang dijalankan ialah menjawab kuis secara individu. Setiap kumpulan badan beruniform dan juga kelab dan sukan dan permainan menjalankan kuis ataupun memberi satu pautan kuis kepada murid-murid di dalam kumpulan Telegram dan meminta murid untuk menjawab soalan tersebut. Murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul dan memperoleh markah yang tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Dan penambahbaikan ialah bagi situasi seperti murid tidak boleh hadir ke sekolah. Guru-guru perlu menguasai penggunaan teknologi supaya murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Hal ini kerana guru-guru perlu memberi pengajaran, perlu melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Hal ini supaya murid tidak ketinggalan untuk belajar. Seterusnya, guru perlu bersedia untuk berada dalam kebiasaan baharu ataupun norma yang baharu yang mementingkan keselamatan dan kesihatan murid. Dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, kebanyakan ibu bapa lebih merisaukan kesihatan anak-anak mereka. Jadi, guru perlu bertindak dan melakukan sesuatu yang dapat menjamin keselamatan murid di sekolah. Oleh itu, saya yang telah menjalani latihan mengajar industri selama 12 minggu. Selama 11 minggu pada hari ini, berharap segala pengalaman yang saya telah dapati akan dapat digunakan untuk menjadi penanda aras bagi diri saya sendiri. Maksudnya di sini, saya mungkin perlu untuk meningkatkan lagi tahap pengajaran dan tahap pengajaran saya ini untuk menjadi guru yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi setakat itu dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.